Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Ustazah akan mengajar ataupun menerangkan pada murid hari ini, iaitu tajuk beriman kepada kitab Allah, muka surat 72. Okey, beriman kepada kitab ini iaitu kita tengok dulu petikan muka surat 72 ni, iaitu mengapa soalan yang telah ditanya ni, iaitu mengapa saya menjadikan Al-Quran sebagai kitab panduan hidup saya? Soalan yang ditanya tu. Okey, jawapannya, saya menjadikan Al-Quran sebagai kitab panduan kerana Al-Quran wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang mengandungi ajaran Islam. Al-Quran ialah kitab Allah yang terakhir dan satu-satunya kitab yang terpelihara daripada penyelewengan sehingga hari kiamat. Allah tak akan penyelewengan Al-Quran tidak akan berlaku sehingga hari kiamat. Hari kiamat nanti lain pula ceritanya. Okey, Ustazah harap fahamlah apa yang Ustazah terangkan. Okey, seterusnya. Okey, mari kita baca sama-sama petikan wahyu ini, beriman kepada kitab, dalil nakli dia iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl. Surah Nisa ayat 136. Maksudnya, wahai orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang telah Allah turunkan sebelumnya. Maksudnya Al-Quran ni adalah kitab yang terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi bukan kitab terakhir. Kitab terakhir, betul, kitab terakhir. Tapi sebelum diturunkan Al-Quran ni telah ada kitab-kitab sebelum ini. Kitab-kitab apa yang ada sebelum Nabi Muhammad ni? Okey, jom kita tengok sama-sama. Okey, Al-Quran mengandungi, ini kita cerita tentang Al-Quran. Al-Quran adalah salah satu daripada kitab yang wajib kita beriman. Kita wajib beriman. Tak boleh, saya tak maulah berpegang kepada Al-Quran. Tak boleh kata macam tu. Sebab Al-Quran ni adalah untuk kita umat Muhammad. Kalau tak beriman kepada Al-Quran, kitab Al-Quran kita ni, bukan nama Muhammad lah tu, kita tak tahu mak siapa. Elakkan daripada berlaku macam tu. Okey, Al-Quran mengandungi perintah dan larangan Allah yang mesti kita patuhi. Dalam Al-Quran ada perintah, ada cerita tentang zaman dahulu, cerita zaman sekarang dan sedang berlaku dan akan berlaku. Perintah Allah. Allah suruh jangan minum arak, jangan berjudi, jangan mengambil sesuatu hak secara batil. Jangan kita buat. Allah kata makan makanan halal, kita kena ikut dan patuh. Jangan tanyalah sebab apa. Sebab memang kita. Sebab apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran tersebut adalah panduan hidup kita. Kalau tak, tumbang ambinglah hidup kita ni. Okey, kita wajib beriman dengan Allah, kitab-kitab yang telah diturunkan Allah kepada para Nabi dan Rasul dengan meyakini kebenaran isi kandungannya. Kitab-kitab yang telah diturunkan. Maksudnya bukan kitab Quran saja. Kita wajib beriman kepada kitab Taurat, kitab Zabur, itu kitab-kitab yang sebelum. Nanti kita akan tengok apa benda kitab-kitab, siapa Nabi-Nabi yang telah diperintahkan, diturunkan kitab-kitab tersebut. Okey, seterusnya muka surat 74. Okey. Kita tengok apa dia kitabnya, iaitu apa maksud kitab Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang zaman. Okey, kitab Allah bermaksud kalam yang diwahyukan kepada Nabi dan Rasulnya. Kitab ini mengandungi syariat, petunjuk, memimpin manusia ke jalan kebenaran daripada Allah. Okay. Kalau kita tidak berpandukan kepada kitab tersebut, maksudnya terumbang-ambing lah kita. Okay, contohnya, kita nak belajar sifir, kena ada buku
sifir. Kita kena ingat formula sifir. 1 darab 2, 2 darab 2, 4. Kalau kita tak ingat sifir tu, adakah kita boleh buat menyelesaikan masalah dalam matematik? Jadi begitu juga dengan kitab Al-Quran, kitab Allah yang turunkan tu. Kita ada panduan. Kita nak pergi beli, kita nak belajar. Kita kena tengok apa dia panduan-panduan yang telah cikgu. Okey, kita nak pergi sesuatu tempat pun kita kena ada panduan. Begitu juga apatah lagi kitab Allah. Okey. Kita tengok apa dia kitab-kitab yang wajib kita ketahui, iaitu apakah nama-nama kitab tersebut? Kitabnya adalah Zabur. Apa Zabur ni? Zabur ni kepada yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi apa? Nabi Daud. Okey, Nabi Daud. Okey, yang kedua, sebelum kitab Quran lagi ni. Okey, Taurat kepada Nabi Musa untuk kaum Nabi Musa. Okey, diturunkan kepada Nabi Musa. Okey, seterusnya Injil. Okey, Nabi Isa. Yang sekarang ni orang duk Kristian duk sebut Christ Jesus, Bible tu. Bible tu sebenarnya dia bukannya kitab Injil yang asal, telah diubah oleh masyarakat dan kaum dia sendiri. Bible yang asal ni ataupun kitab Injil yang asal, Taurat yang asal ni ada maksudnya telah diturunkan yang betul-betul. Itu memang betul-betul mengikut syariat lah. Okey, walaupun dia diturunkan pada Nabi Isa. Okey, dan Al-Quran adalah kitab yang kita berpegang sekarang ni kerana kita adalah umat Nabi Muhammad. Kita tak bolehlah ikut kitab Injil, Taurat, Zabur, tak bolehlah. Kita ikut Al-Quran, telah lengkap segala-galanya. Okey, Al-Quran ni sebagai pelengkap. Okey, ni adalah selain kitab terdapat juga suhuf ataupun lembaran yang diwahyukan diturunkan kepada para nabi. Suhuf kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa. Okey. Okey, Ustazah harap fahamlah. Okey, kita nak pergi ke seterusnya. Okey. Apa dia kesan beriman kepada kitab ni? Beriman. Kita wajib beriman kepada kitab-kitab Allah. Apakah kesan dalam kehidupan kita? Murid kini tanya. Okey, apa dia? Okey, Ustazah kata Luqman, kesan beriman kepada kitab. Apa dia? Banyak. Okey, antaranya ni 5 ni. Okey, iman semakin bertambah, mendapat syafaat Al-Quran, hidup menjadi tenang dan teratur, masyarakat sejahtera, dikasihi Allah. Tengok orang kata kitab aku adalah beriman kepada kitab Taurat. Kita tak boleh lah sekarang ni sebab kita dah tak ada kitab Taurat tu dah telah diturunkan kepada sebelum Al-Quran. Kalau tak ada Quran bolehlah, tapi Al-Quran ni adalah pelengkap. Al-Quran ni kita kena beriman kepada Al-Quran. Okey, ini adalah tugasan yang akan Ustazah minta awak buat sampingan. Boleh hantar kepada Ustazah. Ustazah nak awak hantar recording video. Kalau tak mampu recording video, voice note pun tak apa, hak paling ringan. Kalau dapat buat recording secara hantar video rakaman, boleh. Alhamdulillah. Ustazah nak awak kata macam ni. Ustazah nak awak buat satu ikrar bahawasanya ni. Okay, boleh flashback balik apa benda Ustazah akan buat ni. Beriman kepada kitab Allah membuktikan keimanan saya melalui tingkatan-tingkatan berikut, iaitu saya akan menunaikan solat 5 waktu. Kena betul-betul berikrar lah ni. Berjanji aku akan solat 5 waktu. Okey, seterusnya menjadi seorang yang amanah. Kena menjadi orang yang amanah. Aku nak jadi amanah. Aku tak mau mungkin janji dan sebagainya. Aku akan buat apa yang Allah suruh dan aku akan buat apa yang cikgu suruh buat. Kelas PDPR kena hadir. Kalau tak dapat hadir, khabar Ustazah, cikgu saya tak dapat hadir. Okay. Tidak berbohong. Dia kata dia boleh masuk ke dalam PDPR sebab apa? Sebab dia internet tak ada.
Tapi rupanya dia tidur lambat semalam. Itu berbohong dah. Contoh, bukan nak kata kawak. Menuntut aurat dengan sempurna. Ni banyak berlaku. Sekarang ni mungkinlah tak berlaku sebab budak-budak tak boleh keluar. Tapi ingat, orang Islam, kita orang perempuan dan lelaki ada aurat-aurat tertentu. Okey, seterusnya bersungguh-sungguh belajar membaca Quran dan seterusnya memahaminya. Ustazah macam tu. Okey. Okey, ingat kita kena baca Quran. Tak pandai baca Quran, belajar. Okey. Memelihara kesucian Al-Quran. Kita kena sucikan. Kita jangan letak Quran tu bawah kaki. Jangan pijak-pijak Quran. Jangan baca Quran dan sebagainya. Jangan. Kena baca Quran dan hapuskan Quran. Ada cara dia. Okey, tekun menuntut ilmu. Masuk kelas PDPR. Walau macam sekalipun hantar kehadiran kepada cikgu. Cikgu tak tahu awak ada kedok wujud kedok ni. Kalau ada masalah, tanya cikgu. Cikgu, saya tak ada nak buat ni macam mana? InsyaAllah tak ada manusia, tak ada cikgu yang tak akan membantu anak murid dia. Okey, mengamalkan akhlak mulia. Okey, akhlak mulia kepada ibu bapa dan masyarakat dan sebagainya. Okey, jadi tugasan untuk pendidikan Islam, Ustazah tidak berniat untuk panjangkan. Ustazah dah berikan modul kepada awak. Okey, kita tengok dalam WhatsApp apa dalam modul yang Ustazah dah bagi dan boleh tengok cara-cara macam mana nak menjawab soalan. Okey, jumpa lagi pada minggu depan. Saya rasa sekat itu saja. Kita punya kupasan dah terlampau panjang ni. Boleh tengok dalam video ni ulang kali dalam YouTube. Okey, itu sahaja daripada Ustazah. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi minggu depan, insya-Allah.